Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, yang disampaikanlah, ajarkanlah mereka, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ini dia siratal mustaqim. Dulu ayat sebelum ini disebutkan Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku diberi petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus. Jalan yang betul lurus dari sudut contohnya itulah dia contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang telah memutuskan segala sekatan-sekatan dalam perjalanannya, dalam perjalanan tauhidnya. Sekatannya berhala, patung-patung diputuskannya, dan dia menyahut cabaran Allah, cabaran supaya menyembelih anaknya, berkorban. Juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah lulus dalam ujian ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari sudut amalannya pula, siratal mustaqim ini macam mana? Dari sudut penghayatannya, inilah pula penghayatan siratal mustaqim ini. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya doaku, sembahyangku, wa nusuki dan ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, matiku, semuanya ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim tidak mahu orang membagi-bagikan hidup untuk dunia, mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang untuk Allah, dunia untuk manusia. Manusia bebas mentadbirkan sendiri dunianya. Kemudian sembahyang ini hukum mestinya untuk Allah. Islam siratal mustaqim tak mahu. Siratal mustaqim mahu semuanya untuk Allah, hidup mati, pergerakan, gerak-geri, segala tindakan, macam-macam lagi, kekeluargaan, peraturan, undang-undang, semuanya hendaklah memakai peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya semua sekali ini untuk Allah belaka, untuk Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai apa yang dilakukan oleh seorang itu, sama ada dalam hal ibadatnya, di luar ibadatnya, hidupnya, matinya, dunianya, akhiratnya akan dinilai. Ada dosa dan ada pahala padanya. Oleh itu dianggap seorang itu sebagai musyrik, sebagai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala lagi apabila dia membagi-bagikan ini untuk Allah dan ini untuk dunia manusia. Manusia bebas menentukan sendiri, dan ini manusia tidak bebas menentukannya. Makan minum serah sajalah kepada manusia, dia boleh menentukan sendiri apa yang baik, apa yang tidak baik baginya. Tak kira lah semayang balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis, ini hak Allah. Tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh supaya menyampaikan kepada umatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hingga seterusnya. Dan inilah kenyataan hidup seorang mukmin. Seorang mukmin tidak sempurna hidupnya jika dia tidak membuat pengakuan ini. Malah di dalam doa iftitah awal-awal lagi, sebelum daripada apa-apa lagi, kita baca namanya doa iftitah. Dalam doa iftitah ini dia diikuti, dibacanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian seterusnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebelum daripada ini, lillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Ini dia Tuhan di dalam Islam, Tuhan di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama-agama langit sebenarnya Tuhan adalah Tuhan sekalian alam.
Tuhan bukan Tuhan untuk sekumpulan manusia, bukan Tuhan untuk orang Yahudi saja, bukan Tuhan untuk manusia saja, tidak. Tapi seluruh alam. Seluruh alam artinya termasuk semua manusia, semua yang kulit hitam, kulit putih, semua bangsa, semua bahasa. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala yang kita serahkan kepadanya hidup kita dan mati kita. Lain keadaannya dengan agama dalam setengah Tuhan dalam setengah agama. Tuhan untuk sekumpulan. Tuhan Rabbi Israel, Tuhan Israel, Tuhan orang Yahudi. Maknanya Tuhan ini dia milik dia. Tuhan orang bukan Israel tak tahu katanya Tuhan mana. Malah dalam agama Yahudi menganggap bahawa lain daripada Yahudi adalah khadam kepada Yahudi yang boleh dipergunakan untuk tujuan apa sahaja. Jika perlu, manusia selain daripada Yahudi boleh dibunuh demi untuk kepentingan Yahudi kerana Yahudi saja yang ada Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk Yahudi, sebab Yahudi ini anak-anak Tuhan, darah Yahudi adalah darah bersih, segala-galanya dia jadi Allah untuk kepentingannya, untuk kepentingan orang Yahudi. Tidak, Quran katanya lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tauhid yang sebenarnya. Tauhid yang sebenarnya, segala rangkaian selain daripada Allah mesti diputuskan. Putus, tinggal rangkaian dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, barulah boleh kita serah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu tauhid bersih. Tetapi tidak bersih apabila masih banyak rangkaian kita tak putus. Masih banyak rangkaian dengan manusia tak putus, dengan rangkaian dengan kuasa tak putus, rangkaian dengan harta tak putus. Maknanya sesuatu yang sepatutnya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata nanti dulu kita tengok rangkaian-rangkaian lain. Kalau dia diizin oleh rangkaian-rangkaian lain, tak apa. Jika tidak diizin oleh lain-lain rangkaian, maka rangkaian itu masih kekal dan masih hidup. Tidak, tauhid yang sebenarnya la syarik, tak ada keputusan, tak ada sekutu. Tak ada sekutu. Sekutu itu ada tetapi diputus oleh hamba Allah ini. Al-Quranul Karim tidak sekali mengulangi, tidak sekali menyebut la syarikalahu ini. Tetapi sebelum daripada ni pun telah disebutnya wa ma ana minal musyrikin dalam ayat 161 dulu. Dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tiadalah dia daripada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin yakni orang yang mengadakan hubungan dengan banyak pihak, rangkaian dengan banyak pihak dan semuanya berfungsi. Tidak, sekali lagi dia nafikan di sini la syarikalahu. Nafi di sini pula ini nafi dengan la. Hak dulunya nafi dengan ma ana minal musyrikin, aku tidak dia menafikan bagi tiap mana. Menafikan dia daripada musyrikin. Tapi la syarikalahu menafikan tak ada syirik itu. Bukan dia nafikan diri dia, tapi syirik tidak wujud sebenarnya. Yang wujud itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak diiktiraf. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, tiada sekutu baginya bagi Allah. Jadi tak ada rangkaian-rangkaian yang boleh menghubungkan dan berfungsi. Wa bidzalika umirtu, dan itulah aku diperintah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan kepada umum setelah membicarakan halal haram awal lagi. Halal haram dalam makanan, halal haram dalam perhubungan masyarakat, halal haram dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat. Kemudiannya Nabi mengisytiharkan bahawa inilah sikapnya yang sebenarnya, iaitu sikapnya menyerah semua sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Islam sebenarnya pun. Islam yang bergerak dan berjalan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Islam yang menyerah segala-galanya kepada Allah. Dan inilah pula yang diperintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kira-kira masih banyak sebenarnya nafsu ingin menyatakan hubungan dengan dunia penting, hubungan dengan segala-galanya mesti dikekalkan, diwujudkan. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan dunia setakat mana penting, tapi dia tidak boleh jadi sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan kuasa penting, tapi dia tidak boleh menjadi sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila berhadapan dengan kuasa Allah, bila berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya mesti putus.
Wa bidzalika umirtu, dan itulah dia yang aku diperintah supaya melaksanakannya, dan Nabi SAW telah melaksanakan perintah ini. Nabi kita SAW telah memutuskan hubungannya dengan kaum musyrikin Makkah, dan Nabi SAW pada peringkat awal lagi selepas daripada berhijrah ke Madinah, Nabi berperang. Mengapa Nabi berperang? Nabi berperang, perang Badarnya dengan perang Uhudnya dan banyak lagi peperangan yang berlaku adalah untuk memutuskan diri dengan orang musyrikin. Hingga kan pada peringkat awal ini Nabi kita SAW pun tak mahu berjiran dengan orang musyrikin. Kenapa? Karena bila berjiran dengan mereka, reda dengan perbuatan mereka, menjadikan orang ini seolah-olah mewujudkan syirik di dalam hidupnya. Nabi kita SAW. Kemudian di dalam peperangan pula, dalam peperangan apabila Nabi SAW melihat kaum musyrikin di Jaziratul Arab, di Makkah dan Madinah, mereka ini ingin mengekalkan syirik mereka. Nabi halau Yahudi, Nabi perang musyrikin, perang supaya musyrikin tidak wujud. Kemudian pula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bersumpah, katanya la akhrujanna al-musyrikin min jaziratil Arab, aku akan keluarkan orang musyrikin daripada kepulauan Arab ini, maknanya daripada negeri Mekah. Mengapa? Kewujudan mereka sangat berbahaya kepada Islam. Kewujudan mereka artinya wujudnya berhala. Kewujudan mereka artinya wujudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal lagi. Tetapi sikap di dalam Islam ni seperti mana yang selalu kita sebutkan, membezakan di antara agama dengan orang yang tak ada agama. Musyrikin tidak ada agama. Agama mereka ialah patung dan berhala. Patung dan berhala. Tetapi orang yang ada agama, Yahudi dan Nasara, mereka ini dibiarkan, tetapi dengan syarat mereka tidak mengkhianati Islam. Tetapi jika mengkhianati Islam, mereka juga mesti diputuskan. Sebab setelah kedatangan Islam maka tidak ada lagi agama yang lebih tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi daripadanya. Atas konsep inilah setengah pandangan ulama menyatakan masjid sebagai rumah Allah merupakan yang tertinggi, yang tercantik dalam sebuah kampung, yang tercantik dalam sebuah negara, yang tercantik di mana-mana saja, dan kedudukan menaranya paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab ini melambangkan Islam. Lambang Islam mesti tinggi dan tak boleh ada yang lebih tinggi daripadanya. Lambang Islam. Inilah ayat. Berdasarkan kepada apa? Kepada konsep la syarikalahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Begitulah ayat ini menyatakan sikap Nabi SAW setelah menyatakan peraturan-peraturan dalam hidup dan pernyataan tentang sikap ini pada akhir surah Al-An'am, seolah-olah surah ini akan berakhir. Surahnya begitu. Penutup bagi surah ini iaitu menyatakan sikap. Seterusnya qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbukum.